Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat menyambung pengajian kita daripada kitab ringkasan Sahih Muslim, yang mana kita cuti panjang jugalah, start daripada Ramadan, Syawal, nak habis Zulkaidah baru buka balik. Disebabkan beberapa faktor, kerana musafir dan sebagainya. Malam ni kita sambung hadis tentang asy-syafa'ah, tentang syafaat. Yang mana hadis ni panjang, dah berapa 2 kali dah kita baca hadis ni, tak habis lagi, ada sambungan, ada semuka setengah lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, sambungan dia, fayatuna Nuhan alaihi salam fayaqulun ya Nuh anta awwalur rusul ilal ard wa sammaka Allah 'abdan syakura ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fih ala tara ma qad balaghana fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi nafsi nafsi idhabu ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sambungan hadis tentang syafaat ini, hadis yang panjang yang biasa kita dengar dah, cuma kita baca matang dia supaya kita ambil tahu berdasarkan sumber asal dia, teks asal dia. Dan sebagaimana yang kita maklum, dalam pengajian hadis ni, kita kata teks dalam hadis Sahih Muslim dia lebih lengkap nak dibandingkan dalam teks hadis Sahih Bukhari. Sebab Imam Bukhari, kaedah di sisi dia suka potong hadis berdasarkan bab. Itu kaedah di sisi Imam Bukhari, dan kaedah tu tak salah. Adapun kaedah di sisi Imam Muslim, dia datangkan keseluruhan teks hadis itu. Walaupun dia bincang dalam bab hadis syafaat, tiba-tiba dalam hadis tu Nabi bukan cakap bab syafaat saja, Nabi cakap juga bab semayang contoh, bab puasa. Imam Muslim dia datangkan keseluruhan teks tu situ. Jadi kalau kita nak tengok teks asal, kitab Sahih Muslim ni antara rujukan yang terbaik. Dan kita juga kena bertanggungjawab lagu tu. Walaupun kita kata kita orang awam, kita bukan ngaji pondok, kita tak ngaji kita bukan bidang hadis, kita dah ambil PhD hadis, tapi biar kita ada satu tanggungjawab untuk memastikan kebenaran setiap hadis yang sampai kita. Tak boleh kita main cedok dengan orang sahaja. Hatta termasuk dengan kitab. Sekali-sekala kalau kita ada kesempatan, kita ada kemampuan, kita kena rujuk teks asal. Itu lebih baik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang bila dia nakal, walaupun dalam kitab, walaupun saya sendiri mengajar, saya kata hadis ni dalam Sahih Muslim, mungkin boleh berlaku kesilapan. Silap ingat ke? Betul tak? Itu dipanggil zallatul kalam, tersilap dalam ucapan. Kita nak sebut Sahih Bukhari tapi kita tersebut Sahih Muslim contoh. Sedangkan hadis tu tak ada dalam dia.
Dan ini berlaku kepada karangan-karangan para ulama kita pun berlaku benda ni. Jadi dia panggil benda, kita kena kembali kepada teks asal. Kalau orang kata dalam Sahih Muslim, kita baca dalam kitab lain, contoh kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi kata hadis ni dalam Sahih Muslim, ataupun hadis ni rawahu Muslim, hadis ni rawahul Bukhari, maka menjadi tanggungjawab kita, kalau kita nak cakna kepada agama kita, kita belak sekali. Ada tak dalam Sahih Muslim hadis ni? Tambah-tambah zaman sekarang, zaman orang kurangnya amanah dalam menyampaikan ilmu. Tak? Kurang. Bukan kita kata semua, tapi ada di kalangan manusia ni yang kurang amanah dalam menyampaikan ilmu. Untuk dia menarik keyakinan orang, dia nisbahkan kepada Imam Muslim, dia nisbahkan kepada Imam Bukhari, dia nisbahkan kepada Imam Syafi'i, sedangkan tak ada pun. Tak? Pernah siapa tak ke kita satu WhatsApp berkaitan dengan kaifiat ziarah kubur? Aja siapa tak? Panjang dia WhatsApp dia. Bagaimana cara ziarah kubur, hari apa yang patut ziarah kubur. Bawah sekali dia kata sumber daripada Riyadhus Salihin. Pergi hari Jumaat, sebab hari Jumaat ni mak ayah kita tunggu kubur. Mana anak-anak tak siapa lagi. Ada teks siapa kita. Orang kata betul tak ni ustaz? Dia tulis Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin kitab yang makruf. Kitab karangan siapa? Imam An-Nawawi. Tak, Riyadhus Salihin. Dan Imam Nawawi ada, memang ada tulis kitab ni, dan ada bab tentang ziarah kubur dalam dia. Tapi tak ada pun benda dia sebut. Apa dia buat lagu tu? Apa tujuan dia? Tak. Mungkin kita kata niat dia baik. Niat dia nak suruh orang percaya benda dia buat tu. Tapi salah, itu pendustaan atas nama agama. Pendustaan atas nama ulama. Termasuk amalan-amalan yang kita nisbahkan. Ini amalan Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i punya pandangan. Atau kita pernah dengar, minta maaf sebut, ada ustaz, dia sebut Imam Syafi'i bermazhab Asy'ariyah. Oh, hok ni tak tahu balik faham ke mana. Nak suruh orang percayanya tak. Fahaman yang dia bawa. Imam Syafi'i pun mazhab Asy'ariyah, dia kata. Kita tahu awak Asy'ariyah dan kita tak tahu pun, terserah awak lah. Nak ikut Asy'ariyah ke nak ikut benda. Tapi jangan berdusta atas nama ulama'. Tak baik. Berdosa kita dengan ulama' tu. Tak? Jadi ini kaedah kita kata. Dalam kita, hatta ulama' besar pun, ada kita kata kesilapan dalam menakalkan hadis. Ini tak boleh lagi. Oh, pandai awak pula. Kata ulama' salah lah. Dok, kita kata ulama' kedudukan dia tinggi di sisi kita. Betul tak? Tapi kita tak boleh nafikan mereka tidak terlepas dari kesilapan. Dan kalau ulama' salah, kalau Imam Nawawi salah, 100 kali salah. Betul kita kata. Kita memang banyak kesalahan juga. Tapi benda-benda yang kesilapan, kita mesti perbetulkan kesilapan-kesilapan tu. Apa? Jadi dalam hadis ni, ini teks asal. Hadis yang kita biasa-biasa dengar tentang di mahsyar besok. Betul tak? Hadis dia panjang. Memang Imam Muslim dia datangkan semua hadis ini. Dia kata selepas kita temu Nabi Adam, kita baca dah kisah Nabi Adam. Lalu Nabi Adam kata nafsi mu cari orang lain lah. Nabi Adam cadangkan supaya pergi cari Nabi Nuh alaihi salam. Sebab dia awalur rusul. Nabi Adam ni sebahkan dia ni rasul yang pertama yang Allah hantar. Dan ini menjadi khilaf di kalangan para ulama'. Tak, siapa rasul pertama? Adakah Adam ataupun Nuh? Sebahagian besar ulama' kata rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Dan Nabi Adam dia bukan rasul. Tak, dia tidak diutus kepada siapa-siapa sebab tak ada orang masa tu, dia cokoh. Jadi rasul pertama yang Allah utus adalah Nuh alaihi salam. Ini setengah pandangan. Setengah pandangan kata Adam adalah rasul pertama. Jadi Nabi Adam cadangkan pergi kepada Nuh alaihi salam. Lalu mereka, kita semua ni pakat pergi cari Nabi Nuh. Jumpalah Nabi Nuh. Lalu pergi ngadak Nabi Nuh, kita pun sebut anta awwalur rusul. Ni dalam teks hadis Sahih Muslim. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama ilal ard yang Allah pernah utus di atas muka bumi. Wasammakallah, dan Allah nama kamu, Allah gelarmu ni siapa? Abdan syakura. Ini gelaran yang Allah beri kepada Nabi Nuh alaihi salam. Abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur.
Itu gelaran yang Allah sebut dalam Quran. Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, berilah syafaat kepada kami. Tak? Menghadap Tuhanmu. Ini kalimah syafaat yang kita ambil. Tak? Sebelum ni kita ambil, kita pergi menghadap Nabi Adam. Kita sebut, Ishfa' lana ila rabbik. Nah, kalimah ni salah tak? Tak salah. Bila kita minta pertolongan kepada makhluk, depan dia, tak salah. Nampak tak? Tetapi kalau kita minta syafaat kepada makhluk yang bukan depan dia. Contoh sekarang, dalam doa kita sebut, kita seru nama Rasulullah. Ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah. Salah tak? Sini salah lalu. Dia jadi seruang selain kepada Allah. Faham? Nak minta syafaat, ngadap depan dibenarkan. Faham tak? Sebab tak ada makhluk yang boleh mendengar permohonan kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dia atas nama malaikat, baik dia atas nama rasul, atas nama jin sekalipun, kalau bukan berdepan dengan dia, kita tak boleh minta tolong. Hak minta tolong jenis secara ghaibiah ni hanya kepada Allah. Sebagaimana mafhum ayat yang kita baca dalam sembahyang kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anah sini kita minta tolong hanya kepada Allah, iaitu pertolongan yang di luar kemampuan. Nabi mampu ke tolong kita sekarang ni? Tak mampu. Tak. Nabi tak ada kemampuan sebab Nabi dah wafat dah meninggal dah. Tak boleh kita main isfa' lana, kita pergi kubur Nabi ke tak? Ya Rasulullah, isfa' lana la. Ini tak ada, Nabi tak pernah ajar lagu ni, para sahabat pun tak pernah buat lagu tu. Adapun berdepan dengan Nabi, ada sahabat yang minta, ya Rasulullah, isfa' li. Berilah syafaat kepada aku. Beri syafaat maksud dia beri tolong aku. Ya Rasulullah, tolong aku. Ini dibenarkan. Apabila kita berdepan. Setengah orang dia keliru dalam bab syafaat, dia minta sekarang ni. Dia minta sekarang, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Ataupun dengan kalimah yang lain, al-madad ya Rasulullah. Itu semua kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan seseorang jatuh kepada kesyirikan kepada Allah. Dia jatuh syirik. Kalau salah niat dia boleh menyebabkan syirik dia kepada Allah. Sebab dia beriktikad Nabi mampu beri pertolongan. Walaupun dia kata dengan izin Allah. Dia select dengan izin Allah. Nabi sendiri tak mampu. Tapi kita minta dengan Nabi. Kita kata kaedah dia bila kita nak minta secara ghaibiah, minta direct kepada Allah. Tak perlu perantara melalui jin ke, melalui malaikat ke lah. Ini tak ada kaedah. Kita nak taubat, kita kata ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab. Tub alayya contoh. Wahai yang Maha Pengampun, wahai yang berterusan memberi pengampunan, wahai yang menerima taubat, ampunilah dosa-dosa aku. Ini bentuk tawassul. Ini diizinkan, dibenarkan. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Boleh. Guana tawassul dengan amal soleh, kita puasa sunat hari ni. Dekat nak buka, kita pun doa pada Allah. Ya Allah, hari ni aku puasa kerana-Mu ya Allah. Sembuhkanlah penyakit aku. Ini bentuk tawassul yang diizinkan. Ya Allah, aku dah derma ni 50 riyal untuk bina masjid ni. Ya Allah, pemudahkanlah urusan hidup aku. Dibenarkan. Apa saja bentuk ibadah yang kita buat, kita boleh bertawassul dengan ibadah tu pada Allah. Tak ngukit dengan Tuhan, tak apa ngukit. Tak ada masalah. Ngukit dengan Tuhan. Yang ngukit dengan orang dah, waktu menghilangkan pahala. Ya. Tapi kita sebut Tuhan supaya Allah mudahkan mustajab doa kita. Itu dibenarkan. Istilah dia macam ngukit lah. Ya Allah, aku puasa dah hari ni kering, tekak-tekak bibir-bibir ya Allah. Ampunilah dosa-dosa aku. Dibenarkan. Ini tawassul yang harus. Tawassul yang digalakkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, tawassul dengan orang soleh. Hak ni sini sikit. Semibu sikit setengah orang. Tawassul dengan orang soleh ni lagu mana? Ketika dia hidup, dia ada depan kita. Tok Imam kita contoh, belum mayang lagi kita pun bisik dia. Tok Imam, tolong doakan tak? Tak.
Dia pun doa ke Tuhan. Itu tawassul yang diizinkan. Ataupun ada sahabat yang hidup di zaman Nabi, dia minta Nabi tolong doa dia. Ya Rasulullah, tolong doa aku. Ini tawassul ni. Kita biasa buat lah. Pak kita ni suhunya wak mai ajak kan nak periksa, cari Tok Imam tolong wak mai ajak sikit. Ini kita kata syibih kepada bentuk tawassul. Isu mai ajak ni isu lain lah. Isu kita kata bertawassul dengan orang soleh. Kita tengok orang ni, bagi kita lah, pandangan kita dia ni soleh. Mungkin Allah lebih dengar doa dia daripada doa kita. Kita berkata, Syekh, tolong doa sikit hamba. Itu tawassul yang diizinkan. Tapi setengah orang, setengah firqah dalam Islam, dia perluaskan tawassul dengan orang soleh ni. Guana, dia kata tawassul dengan orang soleh ni bukan setakat masih hidup. Lepas mati dia pun boleh. Hak ni sini sikit masalah. Apa alasan dia? Ada alasan dia. Dan kadang-kadang kita tengok macam mana sabah alasan dia. Alasan dia, dia kata orang-orang soleh ni, baik wali-wali Allah, baik nabi-nabi, rasul-rasul, mereka ni hidup di sisi Allah. Hak ni buah dia. Betul tak? Mana dalil? Dalil dia ayat Quran. Balhum ahya, Allah kata. Orang-orang yang mati syahid ni, dia tak mati, Allah kata. Allah nafikan kematian bagi mereka. Balhum ahya. Inda rabbihim yurzakun. Allah kata tak, di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Jadi dia kata orang-orang soleh ni, nabi-nabi, wali-wali, orang yang mati syahid, mereka ni hidup di sisi Allah. Lalu kata dah bila dia hidup, kita boleh minta tolong dengan dia. Tawassul dengan dia. Pergi kubur dia, sebab dia duduk cokoh dalam kubur, duduk semayang dia kata. Ni sini kemuskilan. Jadi sebahagian ada pandangan ulama dalam bab ni kita kata. Tetapi jumhur ulama dalam bab ni kata tak ada. Alasannya, pertama alasan kita, Nabi tak pernah ajar lagu tu. Nabi tak pernah kata, mu esok kalau aku mati esok mari tawassul kubur aku. Tak ada satu pun teks hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif yang suruhan Nabi suruh tawassul dengan kubur dia, tak ada. Satu. Kedua, amalan para sahabat. Ada tak seorang sahabat yang pergi tawassul kubur Nabi? Kalaulah kita kata boleh tawassul dengan kubur orang soleh ni, maka kubur siapa yang paling aula? Kubur Nabi. Tak? Dan siapa orang pertama yang akan buat? Para sahabat. Betul tak? Dia kata, kan ada hadis bila pergi tawassul? Pelawak hadis tu kita kata. Tak? Teks yang paling jelas dalam bab para sahabat ni pernah berlaku di zaman Umar bin Khattab. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Nabi tak ada lah ni. Abu Bakar pun tak ada dah. Zaman Umar bin Khattab berlaku kemarau panjang. Ni teks ni ada dalam hadis. Tak? Bila berlaku kemarau panjang, Umar buat apa dia? Pergi kubur Nabi tawassul? Tak. Tapi Umar cari siapa? Umar cari Abbas. Siapa Abbas ni? Pak saudara Nabi. Dan ucapan Umar kita tengok kefahaman para sahabat. Umar kata, dulu masa Nabi masih ada, kami bertawassul dengan Nabi. Ini ucapan Umar. Dulu masa Nabi masih hidup, bila berlaku kemarau panjang lagu ni, kita pergi cari Nabi. Ya Rasulullah, tolong doa. Tak, istisqa kita panggil. Tolong doa supaya Allah turunkan hujan. Hari ini dah Nabi tak ada. Maka Umar kata orang yang paling aula sekali untuk kita tawassul, pak saudara dia, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Nampak tak? Kalaulah sahabat ni faham bahawa boleh tawassul dengan orang mati, dan orang yang paling aula kita tawassul adalah Nabi, maka mereka lah orang pertama sekali. Tak? Tapi mereka tak buat. Ini kefahaman. Dan kita kena letak dalam kepala otak kita, para sahabat adalah orang yang paling faham tentang agama, nak dibandingkan generasi lain. Baik generasi tabi'in, baik imam-imam 4 mazhab, hatta zaman kita hari ni, sahabat orang yang paling reti dalam bab beragama. Baik bab akidah dia ke, bab fiqh dia ke, bab ibadah dia ke, mereka lah orang yang paling faham dalam memahami teks agama ni. Nampak tak? Itu tawassul. Selain daripada tu, tu reka-rekaan orang dah lah. Tawassul dengan benda tu, tawassul dengan benda ni. Tak, itu tak boleh. Dah saya nak pakai agak pandangan tu. Lagi. Kita hanya sebut kaedah dan pandangan hak yang lebih selamat untuk kita guna. Sebab, macam kita sebut tadi lah, manusia ni jadi syirik melalui 2-3 cabang ni saja. Tawassul, syafaat, berkat.
Ke ada bab lain orang jadi syirik. Kita bacalah sejarah manusia syirik kepada Allah. Tak ada benda lain. Dah apa muak ni? Tak, dia ni syafaat kami di sisi Allah. Ini jawapan dia dalam Quran. Dah ni apa muak ni? Kami bertawassul dengan dia kepada Allah. Dah ni apa pokok ni mungkin puja kita ambil berkat dengan pokok ni. Tu je alasan dia. Menyebabkan dia syirik kepada Allah. Faham? Jadi atas dasar itulah para ulama, khususnya ulama-ulama akidah, khususnya akidah salaf, mereka bertegas dalam bab ni. Tak main-main dalam bab ni. Kita dengar tu diri bulu lama kalau dengar budak duk nyanyi Allah Allah arifna ya Rasulullah. Dan benda ni seolah-olah syaitan, kita sendiri sedap sebut. Kita tak cakap nak betul anak-anak buah kita hok duk nyanyi ni, kita kata mu betul balik, mu tukar sikit saja. Allah Allah arifna ya Allah. Baik lalu. Tapi dia kata tak sedap sebut. Memang betul. Lebih sedap sebut Allah Allah arifna ya Rasulullah. Mana lebih baik? Kita minta tolong dengan Allah ke minta tolong dengan Rasulullah? Mana lebih baik? Tu fikir secara logik. Dengan Allah lah. Allah Rabbul. Rabbu kepada Rasul ni. Tuhan kepada Rasul sendiri. Apa yang mungkin cari Rasul? Mungkin cari malaikat. Mungkin cari jin nak minta tolongnya. Minta tolong Allah lah. Tahu tak? Allah tukar suruh anak-anak kita hok berahi nyanyi lagu ni. Kadangnya buat lagu handset dia lah. Allah Allah arifna ya Allah. Susah masalah. Allah tolonglah kami ya Allah. Baik di dunia, baik di akhirat. Begitu. Tak payah nak perang kita. Kita terang sini 3-4 orang tengok. Dah dia nyanyi berapa ribu orang like. Nyanyi lagu tu. Siap ada terjemahan lagi. Allah. Mana dia jahil? Kita sebut dosa ni. Kalau dia niat arifna ya Rasulullah ni akhirat. Ni kita boleh berkompromi maksud tu. Seolah-olah tak salah. Tapi bahaya jugalah. Tapi kalau dia niat minta tolong ni di dunia. Masalah-masalah dia di dunia. Dia minta tolong dengan Nabi. Ya Rasulullah tolonglah air kena potong ni. Ya Rasulullah tolonglah naik gaji. Itu semua syirik kepada Allah. Syirik. Ya. Kita pernah tengok, kita pernah baca dalam satu Facebook orang, dia buat status dia. Hari ni dia kata dia cocok dos ketiga. Ayat dia. Dia cocok dos ketiga. Lalu bawah ayat dia kata, dia maknanya takutlah dia ni nak cocok dos ketiga ni. Lah dia pun tulis bawah Allah arifna ya Rasulullah. Mana maksud dia? Adakah maksud dia nak tolong di akhirat esok? Ketolong hadapi dos ketiga tu. Bahaya. Yang awak main lah. Dan kita kena ingat, syaitan ataupun iblis ni benda orang kata hadaf, hala tuju ataupun KPI dia orang, benda dia orang nak sesatkan kita. Betul tak? Apa benda yang paling terbaik sekali, peluru yang paling terbaik sekali untuk sesatkan manusia? Syirik. Betul tak? Syirik. Mu syirik sebutir beres. Mu nak duduk iktikaf 10 tahun dalam masjid pun tak ada. Syarat mu syirik je. Beres aku nak cara kamu. Tak? Nak minggu pergi Mekah. Beres pergi. Asalkan mu syirik. Nampak tak? Itu iblis. Kita beres, kita jaga dah bab akidah. Dia serang kat mana pula? Dia serang ibadah pula. Dia serang, dia ejah ibadah kita. Sehingga ibadah kita tak serupa dengan Nabi buat. Beres, tak apa mu nak ibadah 10 tahun mu. Muzikir melopak habitat ni. Tak, janji mu tak serupa dengan Nabi mu buat. Kita jaga dah, jaga akidah kita, jaga ibadah kita. Dia serang akhlak kita pula. Dia serang kehidupan kita pula. Rumah tangga kita. Itu benda dia buat. Bukanlah 8 jam sehari makhluk tu buat kerja. 24 jam sehari. Makhluk iblis ni buat kerja untuk sesatkan kita. Sebab dia sumpah depan Tuhan kan. Wa bi'izzatik la'urwiyannahum ajma'in. Pukul rata. Dia kata dengan keagunganmu ya Allah. Sumpah dengan nama Tuhan. Tak, la'urwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua anak Adam. Kena ngaji nak sedar. Tak sedar boleh buat alasan. Ya Allah, aku tak sedar syirik kamu ni. Agak-agak selamat tak alasan tu. Tak selamat mana weh. Dia kena sedar.
Sedar bahawa syaitan tu adalah musuh. Tengok. Ishfa' lana ila rabbik. Dia kata, ala tara ma nahnu fih. Tidak kamu tengok apa yang kami hadapi sekarang di mahsyar. Ni baru mahsyar. Bukan dalam neraka ni. Masih di mahsyar peristiwa ni. Dan kita terlalu, orang kata, tak tahan dah apa yang kita hadapi di mahsyar. Sehingga kita pergi minta tolong dengan Nabi-Nabi ni. Supaya syafa'ah di sisi Allah. Ala tara ma qad balagana. Mu tengok kami ni sampai mana dah ni. Kena ujian di mahsyar ni. Fayaqulu lahum. Lalu Nabi Nuh jawab ke mereka. Inna rabbi qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Nabi Nuh beri alasan. Aku tak boleh tolong. Sebab alasan dia benda sesungguhnya Allah pernah memurkai aku. Murka Allah pada Nabi ni bagi Nabi berat sangat adalah. Siapa dia kata benda lam yaghdab qablahu mithlah. Seolah-olah Allah tak pernah marah seperti dia marah ke aku hari tu. Padahal kita tengok benda dosa Nabi Nuh ataupun benda kesilapan Nabi Nuh. Wala yaghdab ba'dahu mithlah, dan dia tak pernah marah, tak pernah murka sebagaimana murka tak pada aku selepas pada itu. Mana dialah orang hak paling Allah marah sekali. Gitu setara tu para anbiya, para rasul, takutnya dengan kemurkaan Allah. Apa kesalahan dia? Wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi. Kesilapan dia benda, dia kata, wahai kaum, wahai umat manusia, sesungguhnya aku ni Allah pernah beri satu doa mustajab. Dan memang Nabi pernah sebut, para anbiya, para rasul, Allah beri satu doa yang mustajab. Yang dia boleh berdoa apa sahaja permohonan dia, Allah perkenankan. Allah perkenankan. Dan Nabi kata, semua Nabi-Nabi guna belaka doa tu di dunia. Tetapi aku simpan doa ni untuk aku guna di akhirat besok. Ni orang kata keistimewaan, kelebihan Nabi kepada umat dia. Nabi kata aku tak guna, aku simpan dulu doa ni. Tak guna doa ni untuk akhirat besok. Untuk siapa ni? Untuk umat aku. Nabi kata. Sedangkan Nabi Nuh, dia telah guna doa mustajab ni. Apa doa? Apa dia guna? Dia guna untuk doa ke atas kaum dia. Tak? Kita baca belaka dalam surah Nuh. Nabi Nuh tadah tangan. Tapi kalau kita ikut menasabah tak dia tadah tangan tu? Menasabah sangat. Sebab apa? Sebab lama berdoa dah dia berdakwah. Hampir 1000 tahun. Kita boleh bayang. Hampir 1000 tahun baru dia tadah tangan. Kalau kita tak dah tunggu 1000 tahun. Dah. Seminggu atau di Feldan hujan dah sekarang. Dah. Doa tu ya Allah balalah. Kawasan ni ya Allah. Dah tahan sangat dah. Tapi Nabi Nuh AS dia tadah tangan selepas hampir 1000 tahun berdakwah. Barulah dia tadah tangan dan doa dia dahsyat. Kalau kita baca teks doa dia dalam akhir surah Nuh. Nabi Nuh kata, ya Allah, binasakanlah kaum ni. Sebab apa? Alasannya aku dah dakwah habis dah. Siang dan malam. Dalam keadaan jaga, dalam keadaan tersembunyi ataupun secara terang. Aku berdoa belaka dah. Aku seru belaka dah. Dia tak boleh dengar. Dan ya Allah, kalau membiar kaum ni, dia akan sesak sampai kesudah. Kalau lahir pun generasi lepas pada tu sesak juga. Betul tak doa Nabi Nuh ni? Dah 1000 tahun, berapa generasi dah lahir? 10 generasi dah, 1000 tahun. Satu kurung, berapa kurung ni? Satu abad dah hampir 1000 tahun ni. Maka Nabi Nuh punya doa, dia kata, kalau mu kekal lagi pokok-pokok ni, lahir dari keturunan mereka, dia syirik juga kamu. Lahir keturunan lepas pada tu syirik juga. Maka binasakanlah keseluruhan. Ini doa yang Nabi Nuh guna ke atas kaum dia. Lalu dia berasa silap. Dia berasa tersalah guna ni. Dan dia berasa Allah murka dengan doa dia ni. Lalu dia kata, nafsi, aku tak boleh tolong buatmu. Itu Nabi Nuh AS. Lalu Nabi Nuh cadang kepada kita semua. Nabi Nuh kata, idhabu ila Ibrahim. Dia kata, baik pergi cari Nabi Ibrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Ibrahim. Fayaquluna anta nabiyullah ta'ala wa khaliluhu min ahli al-ard. Ishfa' lana ila rabbik. Kita pergi ngadak Nabi Ibrahim pun benda yang sama kita sebut. Wahai Ibrahim, mu ni Nabi Allah dan Khalil. Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah. Kekasih Allah. Allah angkat darjat Nabi Ibrahim ni jadi Khalilullah. Dan itu gelaran Nabi Ibrahim. Dan gelaran lain Nabi Ibrahim, dia adalah Abul Anbiya. Bapa kenabian.
Sebab Nabi-Nabi yang datang selepas pada dia, semua anak cucu keturunan dia belaka. Tak? Gua mana? Kita seorang. Tak, kita pergi semua. Pergi sekaligus. Pergi sekaligus ramai-ramai. Bukan seorang-seorang. Mutah Nabi seorang-seorang. Tak? Kita pergi ramai-ramai. Kita pergi bimajmu'ah. Tak? Keseluruhan bila kita bangkit daripada mahsyar, semua terpinga-pinga, kemudian pakat pergi cari. Ada cadangan supaya pergi cari. Carilah Nabi. Tak? Kepok saya nak pitah pergi cari Nabi lalu. Tu kata. Masalah kita tahu dah. Benda ni, ini takdir yang Allah dah tentukan. Sebenarnya semua benda yang berlaku ke kita ni semua dalam takdir Allah. Siapa ke kisah ni? Lalu Allah cerita kepada kita sebagai kata panduan. Tak? Sebagai panduan. Wallahualam mungkin kita dah ingat dah masa tu. Kita pergi cari juga. Tak? Pergi cari Nabi Adam, cari Nabi Nuh, cari Nabi Ibrahim. Siapa sudah? Kalau ingat mudah kita tak tunggu sipang dulu dah. Tak pergi lu cari tak. Kita tunggu depan tu. Tak jadi gitu masalah. Sebab kita sendiri berapa kali baca dah hadis ni. Tak. Buih mulut dah baca hadis. Sama ke? Turut juga. Orang pergi cari Nabi Adam, kita turut cari Nabi Adam. Tak. Fayaquluna anta nabiyullah wa khaliluhu ishfa' lana ila rabbi. Kalimah yang sama kita guna tak? Syafaatkanlah kami di sisi Tuhanmu. Itu ucapan, dan ucapan ni ucapan kita panggil kalimah agama. Kalimah yang diajar oleh Nabi, tetapi kena tahu, kena fiqh cara guna dia. Nampak? Kalimah syafaat ni perlu diguna mengikut panduan yang Nabi beri. Jangan guna bahan rambang sekali tak boleh. Tak? Sama sebagaimana semayang kita, puasa kita. Tak, puasa tapi cara kita. Kita pernah tengok satu fahaman di Kemboja tu. Dia gabung agama antara Buddha dengan Islam, tapi ada puasa. Cuma buka awal. Pukul 12 buka dah. Orang kata parok pun ni puasa. Abang, buka awal. Gua ni dia buka awal. Kaedah dia tutup habis tikar. Biar gelap, nampak gelap, okey dia pun buka. Kata peseng tu. Ni dia panggil ubah. Nama puasa juga. Nama puasa. Nampak? Boleh tak gitu? Tak boleh lah. Dia nama puasa kena ikut kaedah Nabi ajar. Sama sebagaimana syafaat. Ya syafaat. Tapi gua ni cara Nabi ajar minta syafaat ni. Cara dia. Nabi tak ajar nak syafaat, pergi kubur aku. Tak? Mau nak syafaat Tok Wali, pergi kubur. Pergi tunggu kubur Tok Wali. Tak ada. Tak ada dalam panduan Nabi. Macam mana mu boleh reka lagu ni? Bang. Nah ini berlaku. Pak kita berlaku. Sebelum puasa orang ni kan kecoh isu apa? Naqsyabandiyah Aliyah tu. Tak? Syekh Nazim. Tak? Sebab dia dihalalkan balik. Dulu tak boleh. Pening kita. Dulu fatwa kata ini amalan ataupun tarikat Naqsyabandiyah Aliyah ni diharamkan. Dia tidak bercanggah dengan ahli sunnah. Lain ni tak bercanggah pula. Sedangkan jelas kalau kita boleh tengok ada video dia dalam YouTube. Bagaimana dia minta syafaat di kubur Tok Wali tu. Di mana? Di Melaka tu. Benda pula besar ke benda. Dia direct kita dengar doa dia. Ya Wali Allah, ya Nabi Allah, dia doa. Dia minta direct dengan tuang si mati tu. Itu perbuatan yang salah dalam bab syafaat. Nabi ajar kita macam mana kita nak dapat syafaat Nabi. Mana kita tahu? Selawat ke Nabi. Kita akan dapat syafaat. Selawat 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu petang. Nabi jamin untuk kita dapat syafaat. Lagi jawab azan. Nabi kata siapa-siapa yang dengar muazzin azan lalu disebut sebagai nama muazzin sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai sudah, kemudian dia berdoa dengan doa azan selepas tu, minta maqaman mahmudah kepada Nabi, maka dia dapat syafaat. Gitu je. Bukan kata tak perlu modal pun. Tak. Tak perlu kata kena pergi kubur Nabi dulu, kena baca doa ni barulah dapat syafaat. Tak ada. Tak diikat dengan kubur dalam bab syafaat ni. Nampak tak? Dan syafaat orang soleh pula. Orang alim, para ulama' gua ni kita nak dapat syafaat dia. Pergi tunggu kubur Tok Guni Aziz.
Tak, ataupun dia ambil tanah kubur dia sikit. Awal-awal dia terpaksa pagar terus kubur Tok Guru Ni Aziz. Terpaksa pagar. Berapa? Nyembahang terus tanah kubur tu. Hamba Allah tu. Kain hok ngusung tu sampai kali ni tak temu cari. Kain hok tudung almarhum Tok Guru Ni Aziz kan. Hok orang tu bawa ramai-ramai kain tu sampai kubur, hilang sak perak tak tahu siapa ambil. Cendeng buat ni tak? Sebab dia beranggapan itu berkat. Berkat orang alim ni, berkat Tok Guru ni, dia bukan pada tu. Bukan pada batang tubuh dia. Kita punya fahaman. Kalau orang kata ada berkat Ailiu, dia ada berkat, dia punya pasal. Kita sendiri, kita ngaji, orang-orang alim hari ni, hatta dia Tok Wali sekalipun, batang tubuh dia tak berkat. Ini kefahaman yang kita pegang. Tak? Berapa gitu? Sebab tak ada nas pun yang mengatakan orang alim ke, Tok Lebar ke, Tok Wali ke, kecuali para anbiya. Kecuali para nabi, para rasul. Baru ada nas dia yang mengatakan batang tubuh dia berkat. Faham? Dah orang alim berkat kat mana? Ada berkat ada orang alim. Ada berkat dia. Kat mana? Ilmu dia. Faham? Ilmu dia betul. Contoh kita ambil almarhum Tok Guru Ni Aziz. Kita sebut orang hak mati, orang hak hidup dah boleh sebut sebab tak tahu lagi. Kalau kita sebut orang ni dia ni berkat dah cendeng. Faham? Tak boleh juga. Jadi hak selamat kita sebut hak mati dah. Mati dalam keadaan soleh kita kira dak. Husnuzan kita kira. Almarhum Tok Guru Ni Aziz ni kita kata memang dia berkat. Kalau tak kata tak berlebih-lebih, mungkin kita anggap dia wali lah. Sebab apa Sebab Allah ramai doa lalu mari semayang. Tak? Ramai doa lalu kita kata ni bukan calang-calang manusia. Tak ada orang upah pun pergi semayang tak? Pakak mari no, pukul 3, pukul berapa saya yang sebut. Pukul 3 pagi tu jeng dah Kota Baru. Orang nak pergi semayang kena parking Kota Baru. Bayang jalan kaki jauh mana pula. Nak pergi ke Pulau Melaka dari Kota Baru tu. Tak boleh masuk tu lah. Mungkin kita kata, bukan kita kata memang confirm dia ni ahli syurga lah, Tok Wali sungguh. Tak, kita tak confirm kan tak. La nuzaki ala ahad. Tak, kita tidak beri tazkiyah kepada siapa-siapa pun. Hak tu milik Allah. Tapi ada berkat tak? Ada. Mana? Pada ilmu dia berkat. Ngaji, ambil kefahaman dia. Gua ni dia faham dalam bab agama ni. Gua ni akidah dia. Tak? Gua ni fiqh yang dia ngajar kepada masyarakat masa tu. Tu berkat dia. Kalau kita pergi ngaji, kita pergi nadah, kita ambil faham dia. Dan Alhamdulillah hamba ni, saya ni, memang antara asbab saya dapat balik hidayah ni, Tok Guru Ni Aziz lah. Antara sebab kita. Sebab saya ni dulu, sebelum pergi ngaji Kelantan, dan ikut Syiah. Dan ikut faham Syiah. ada seorang ustaz Syiah mari kapung, ngajar kapung dulu. Kita dah tahu duk pondok kan. Dia tengok, dia pilih, dia dah ngajar dalam kelas. Dia ngajar pondok ustaz ni. Tapi dalam kelas dia tengok ramai-ramai tu dia pilih 2-3 orang. Salah seorang kita dia pilih. Dia buat usrah pula kenyek di rumah dia. Dalam usrahnya perkenal Syiah. Empah kita je Syiah. Maya pakai batu tu. Siapalah ngaji pergi Kelantan. Antara asbab dia almarhum Tok Guru Ni Aziz. Sebab kita dengar dia sebut bab fiqh, dia sebut bab akidah. Bab akidah kita jelira molek dengan Tok Guru. Begitu juga bab tafsir. Kita boleh. Hari ni ada rakaman-rakaman Tok Guru Ni Aziz ngajar tafsir. Dengarlah, masya-Allah. Kita boleh dengar, kita boleh faham secara jelas. Sebab bahasa yang mudah dijelaskan tentang ayat-ayat ni. Bagaimana nak faham? Antara kita ambil contoh. Ada ayat Allah kata fa ahbatat a'maluhum, tentang amalan-amalan orang kafir ataupun orang yang syirik kepada Allah. Allah kata orang syirik pada Allah ni, dia buat amal. Tak? Baik orang kafir hari ni, baik orang Islam, lepas tu dia syirik kepada Allah. Dia beramal tak? Dia ada buat amal soleh. Tahu tak? Amal kebaikan dia buat. Contoh amal kebaikan, dia tolong orang ke, ataupun dia berbakti kepada mak ayah dia. Baik tak amal yang dia buat ni? Baik. Walaupun dia syirik, walaupun dia kafir, tapi dia buat baik ke mak ayah dia. Sampai mak ayah dia, sampai ke mati, mak ayah dia redha dengan kebaikan dia. Amal tak? Amal. Tetapi fa'ahbatat a'maluhum, Allah kata. Amal mereka ni akhirat besok Allah guna kalimah ahbatat ataupun habitat. Benda maksud habitat. Kita kalau buka tafsir, dia sebut gugur lah. Tak, hilang lah disebut dalam tafsir.
Tapi Tok Guru ni Aziz, dia beri bahasa kita dengar tu, kita boleh faham je lah lalu. Benda dia terjemah habitat a'maluhum, rebih dia kata amalan dia. Dia terjemah, dia kata, kalau tuai-tuai tengok, dia kata, musim banjir di tebing sungai. Mari air banjir dan kita memang duduk tebing sungai. Rumah kita duduk tebing sungai. Tak? Mari air banjir yang derah ni, yang menyebabkan tebing kita hok tinggi ni rebih habis. Luruh habis, jatuh habis. Nampak tak? Itulah masuk habitat a'maluhum. Dia buat amal banyak dah di dunia itu. Dia buat amal tinggi dah amal dia ni. Tapi kes syirik sebutir rebih habis bawa kain. Tak ada sebutir pun pakai akhirat esok. Jelas tak? Boleh faham jeliga molek kita masuk dalam kepala otak kita. Allah, ginilah amal yang aku buat. Sekiranya aku buat perkara-perkara yang membatalkan amal kita. Nah, antara benda yang membatalkan amal yang berat yang berlaku kepada umat manusia, syirik, kufur. Nampak tak? Syirik, kufur ni memang lebih terus. Tinggi manalah beteng kita buat, tinggi manalah tebing yang kita bina, bila mari bah besar ni, air banjir besar ni, benda air banjir ni syirik. Tak? Lebih habis. Tak pakai gawar langsung. Nah. Tok Guru kita masa dia ngajar dulu, ni Tok Guru Diamang, dia kata, orang kafir yang buat amal ni, Masya Allah, kadang-kadang amal yang dia buat tu lebih pada kita. Dia buat contoh, orang yang mencipta kapal terbang. Hai, dah habis pula hadis kita ini. Panjang lagi. Orang yang cipta kapal terbang. Siapa yang cipta kapal terbang ni? Kafir lah, bukan Islam lah. Bayangkan dengan khidmat dia ni, menyebabkan mudah kita pergi haji. Berapa puluh ribu setahun orang buat haji. Berapa puluh ribu setahun. Dari pelosok dunia buat haji. Semua pakai khidmat kapal terbang mereka tak. Jarang-jarang naik kereta api apa. Naik bah tak. Sebab kebanyakannya hudud laut kita dengan Saudi ni. Bayangkan setiap orang yang naik kapal terbang ni, orang yang cipta kapal terbang ni patut boleh pahala. Boleh pahala lah weh. Faham tak? Adalu alal khair kafa'ilih, Nabi kata. Orang yang tunjuk kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang buat baik tu. Dah bayangkan orang buat haji. Haji ni sebesar-besar amal ibadah yang kita buat. Dengan disebabkan penciptaan kapal terbang yang dia buat ni, menyebabkan mudah orang buat kerja haji. Dulu kita dari Malaysia, berapa kali naik kapal laut itu? Sebulan pergi, sebulan balik. Tu pun tak ada siapa mati tengah jalan. Tak? Tapi Alhamdulillah dengan penciptaan kapal terbang ni, 5 jam saja kita sampai Jeddah. Kalaulah dia ni beriman kepada Allah, kalaulah dia ni tidak syirik kepada Allah, banyak mana pahala dia dapat. Oh, tak tergambar kita pahala. Tetapi habitat a'maluhum, Allah kata lebih habis amal hak dia buat ni. Rugi tak rugi? Oh, rugi sangat-sangat lah. Tak? Rugi sangat-sangat. Habis kita. Berhenti situ dah. Berhenti sampai kat Nabi Ibrahim. Lepas tu kita sambung semula insya-Allah. Ishfa' lana ala tara. Fa yaqulu Allahumma qad ghariba al-yawm ghadban. Kita tak tergamuk nak kata kafir, sebahagiannya mungkin. Sebahagian Syiah ni yang hulu, yang melampau, mungkin sampai tahap kafir. Sebab apa? Sebab setengah Syiah dia sampai menganggap Ali lebih mulia daripada Nabi. Itu setengah Syiah. Ya, sebahagian Syiah ni dia sampai tahap dia anggap malaikat salah beri wahyu. Oh, parah. Jibril dia kata salah beri wahyu, sepatutnya beri ke Ali, nya beri ke Muhammad. Ni kufur. Sampai tahap tu dia kufur kepada Allah. Hak teruk pada tu dia menganggap Ali ni sebagai Tuhan. Ini ada sebahagian firqah Syiah, bukan semua. Kata. Tapi dalam banyak-banyak Syiah, hak yang melampau yang tinggal yang ada pada kita hari ni, antaranya Syiah Imamiyah ataupun Ja'fariyah ataupun Ithna Asyariyah. 3 nama ni ataupun gelaran yang diberi oleh Imam Zaidi, dia panggil Rafidah, dia panggil. 4 nama ni satu je sebenarnya. Tak, kumpulan yang sama. Imamiyah ke dia, Ithna Asyariyah ke dia, tak, ataupun Rafidah ke dia, ataupun Ja'fariyah.
4 nama ni dia adalah kumpulan yang sama. Hak ni pun dikategorikan pelampau. Tapi nak kata siapa tahap dia kafir, tak tergamak. Yang pasti mereka ni melaknat para sahabat. Kumpulan kumpulan Syiah ni, mereka melaknat para sahabat secara terang-terangan. Baik dia itu isteri-isteri Nabi seperti Aisyah, seperti Hafsah. Baik kibar sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Mana dia laknat? Siapa tahap mereka melaknat dalam solat mereka. Dalam kunut mereka ni, mereka laknat pagi buta main subuh tu. Dalam kunut dia baca, lepas pada dia baca doa-doa lain, Allahumma al'an Abu Bakrin wa Umar. Dalam kunut, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Guna gamuk kita agak-agak. Nak kata kafir saya tak tergamuk, tapi ada di kalangan ulama yang mengkafirkan mereka disebabkan tadi. Ini Ithna Asyariah. Mana kumpulan ni ada? Kumpulan ni berada di Irang lah. Kumpulan Syiah ni Irang, antara mastermind dia. Dan kebanyakan hak terlibat, hak yang terpengaruh orang Malaysia, orang Melayu terpengaruh ni, Syiah ni lah. Termasuk kita gitu. Cuma dia tak sampai ajar tahap maki sahabat. Cuma gerang dah mulut nak maki bila ngaji. Antara benda kita ngaji, kita belajar dalam Syiah itu, dia cerita peristiwa wafatnya Nabi SAW. Ni peristiwa hak biasa dia main. Bila wafat Nabi, Kang, lalu sepatutnya bila Nabi mati, benda hak sepatutnya boleh ke anak-anak? Harta pusaka. Tak. Anak-anak Nabi hak tinggal pada masa lepas Nabi wafat ni, antaranya Fatimah. Hak masih tinggal lagi. Tak. Fatimah. Jadi bila Nabi wafat, esokkan mesyuarat, latih Abu Bakar jadi khalifah. Bila sudah latih Abu Bakar jadi khalifah, Fatimah pun pergi tuntut harta pusaka dengan Abu Bakar. Fatimah kata, mana bahagian akunya? Kan aku anak puang, kan? Anak puang boleh berapa bahagian? Masa tu tak ada dah orang lain tak? Tinggal Fatimah dan isteri siapa? Isteri Uthman tak silap. Ada Ruqayyah ataupun siapa? Ada seorang 2 orang. Mana paling komang dia boleh sulusan 2/3 daripada harta pusaka Nabi. Dan memang masa Nabi wafat ada harta pusaka yang ditinggalkan. Abu Bakar dakwi. Bila Fatimah mai minta ni, Abu Bakar dakwi. Tak boleh. Mana kita berasa kalau kita ngaji gitu? Kata memang rengang-rengang mulut nak maki. Betul tak? Ni ajaran Syiah. Tapi kalau kita ngaji ikut aliran ahli sunnah, bak apa Abu Bakar dakwi tu? Tanya sepatah. Bak apa dia dakwi? Bahagia dia ke mana? Tak. Sebab Abu Bakar sebut kepada Fatimah, wahai Fatimah, aku pernah dengar Nabi sebut, para anbiya tidak mewarisi harta dia. Harta para Nabi ni, dia adalah milik umum. Ataupun milik ummah. Bukan milik anak beranak dia. Oleh kerana itu Abu Bakar dakwi. Betul tak alasan Abu Bakar? Tapi Syiah dia cerita sekerat. Dia cerita Abu Bakar dakwi. Pak sudah dia dakwi. Sampai tahap Fatimah berasa hati dengan Abu Bakar. Dan memang Fatimah berasa hati dengan Abu Bakar. Bila dia hari pointing, dia kata, tidakkah pernah Nabi sebut Fatimah bid'atun minni wa ana bid'un minha. Ni hadis. Dan memang ada hadis ni. Nabi kata Fatimah ni sebahagian daripada aku dan aku sebahagian daripada Fatimah. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti Allah. Sedap aja hadis ni. Kena dak atas kepala Abu Bakar hadis ni. Kena sebab Abu Bakar menyakiti Fatimah sampai dia berasa hati. Tahu setara mana Fatimah berasa hati kepada Abu Bakar? Dia wafat pun dia tak uwi Abu Bakar mari. Hari ni kalau kita pergi ke kubur Baqi', temu cari kubur Fatimah. Mana kubur Fatimah? Tak ada. Ikut sejarah pun Saidina Ali dan anak dia 2-3 orang saja tanam tengah malam. Tak, ni wasiat Fatimah. Tak, masa meninggal tu siang tu mari pakat ziarah belaka. Tapi masa ke bumi tengah malam. Tak ada orang tahu.
Nak royaknya Syiah dia kara dia kata Kih buat apa Kih berasa hati kepada Abu Bakar, berasa hati dengan Omar. Omar lagu mana pula? Omar ni cerita reka pelawak apa ni. Tak, Abu Bakar cerita betul. Tapi betul pun dia tak ambil kefahaman apa Abu Bakar tak beri harta pusaka tu. Alasan Abu Bakar sebab Nabi pesan tak, harta pusaka para anbiya tidak diwarisi kepada anak-anak. Dia adalah milik Baitul Mal, milik umat Islam. Faham? Omar pula benda cerita. Omar cerita dia ketika nak bai'ah Abu Bakar. Ni kita dengar dari riwayat Syiah ni. Jangan bawa kedai kopi pula benda ni. Memang cerita Syiah. Bila bai'ah Abu Bakar, Ali tak mau bai'ah. Orang lain bai'ah belaka dah. Bila dilantik kan, dah sepakat dah lantik Abu Bakar jadi khalifah. Minta bai'ah belaka. Salam, tanda setuju bai'ah bahawa Abu Bakar adalah khalifah. Sayyidina Ali tak boh. Bila tak boh, Abu Omar pergi paksa. Pergi rumah. Cerita dia bila pergi rumah ni, Fatimah keluar. Bila Fatimah keluar, Omar nyeret tangan Fatimah. Jatuh. Hamba Allah tu masa tu tengah mengandung. Oh, sedap. Memang kita dengar tu nitik air mata lah. Kan? Tengok dia cerita. Fatimah tengah mengandung. Anak Fatimah masa tu nama dia Muhsin. Oh, ni ambil mana tak tahu. Anak Fatimah Hasan, Hussein. Hak yang ketiga ni, hak tengah mengandung ni Muhsin nama dia. Tak, jadi Omar tarik, jatuhlah hamba Allah ni, gugur anak tu. Masya Allah. Gugur sahabat. Kita masa dengar hadis, dengar kisah ni dari Ustaz Syiah ni, kita duk bayang rumah Fatimah ni ada tangga lah aku. Ada tangga dia jatuh kau ni bang. Padahal dok gitu pun. Lalu siapa ni Fatimah berasa hati kedua orang ni. Oleh kerana itulah Syiah Ithna Asyariyah ataupun mana-mana Syiah yang gulu, kalau dia laknat dua orang ni sama. Abu Bakar, Omar. Dia panggil Sanaman Quraisy, dia panggil. Dua patung berhala Quraisy dia gelar kepada Abu Bakar dan Omar. Faham? Dan juga anak dia dua orang. Siapa anak dia dua orang? Aisyah dengan Hafsah. Bolehnya reka cerita, tak, kih benda Nabi nikah dengan dua orang ni, kan Hafsah anak Omar, tak, Aisyah anak Abu Bakar. Tiba-tiba jadi isteri Nabi. Sebab apa? Ini perancangan jahat dua orang ni untuk rampas kuasa. Nya kona dia kok mana tahu. Bang, nya kona siapa tahap tu nya kona dia. Tapi ada orang percaya. Hak tu kita tak tahu. Tak. Nah, memang benda ni berlaku. Sekiranya kita jahil tentang sejarah ni, jahil tentang agama ni, orang je boleh reka macam-macam. Hak kita nak golek suka sehari dua ni, bak telur ayam telur itik. Tak dengar lagi kisah telur ayam telur itik. Kita tanya Pak Syahid lah, telur ayam telur itik, hak mana lebih suci? Sebab bukan sebab dia putih, betul dah telur itik lebih suci. Sebab dia kata itik mandi wajib, dia kata. Itik lepas telur dia mandi wajib. Kalau ayam dia tak mandi wajib. Dia telur tak mandi. Gitu je dia kata. Tak. Tapi ada orang percaya. Oh gitu sah. Jadinya bahang telur itik. Pergi kedai minta roti telur, kita ambil telur ayam nak telur itik. Sebab telur itik lebih suci daripada telur ayam. Nak kata dia tak. Maka bab agama ni kalau kita jahil dengan sumber asal, jahil tentang sejarah, orang yang lipat kita gitu, lebih kurang je lipat. Jadi sama je. Dia ke perampas kuasa Ali. Tak seteruk Abu Bakar dengan Umar. Tak seteruk tu. Sebab antara alasannya Uthman ni natu Nabi juga. Jadi dia slow sikit, dia slow down sikit. Tu pun dia tak setuju juga sebab dia perampas dia kira. Sepatutnya Ali jadi khalifah. Sepatutnya Ali jadi khalifah. Okeylah, sekadar tu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.